Okay, so untuk topik kali ni ialah berkaitan dengan inverse Laplace transform. So, inverse Laplace transform ni ialah kita nak terbalikkan kita punya hasil Laplace. Kalau Laplace transform, kita nak convert T kepada S. So, kalau inverse, kita nak terbalik. S menjadi T. So, yang saya tunjuk ni ialah table Laplace. Table Laplace ni memang selalulah kalau kita guna topik Laplace ni, kita akan selalu refer table ni lah. Contoh dalam previous example untuk Laplace transform, kita dah try xt, signal continuous time yang satu ni, kita dah try convert. Satu kalau kita convert Laplace, kita transform dia kepada Laplace, memang kita akan dapat 1 per S. Kita juga dah try xt sama dengan t. Memang bila kita convert dia, dia jadi 1 per S kuasa 2. Macam mana kita convert? Kita guna rumus yang general punya rumus. Itu kan. Alright. So, kita juga dah try xt sama dengan E negatif AT. Memang betul. Lepas convert, dia akan jadi 1 per S tambah A. Alright. Okay, so kita tengok soalan-soalan yang lepas ni kita akan tengok soalan-soalan macam mana nak convert XS kepada XT. So, kalau Laplace, kita nak convert, soalan dia ialah T. Jawapan dia ialah S. Kalau inverse Laplace, soalan kali ni ialah dalam bentuk S. Jawapan dalam bentuk T. Dia terbalik. So, dalam kes hari tu, ni soalan, jawapan dia 1 per S tolak A. Kali ni, soalan dalam bentuk 1 per S tolak A, jawapan mesti dalam bentuk T. Yang ni jawapan dalam bentuk S. Okay. So, contoh soalan, example, find the inverse Laplace for the following exercise. So, ini nampak dia bagi dalam bentuk S. S, S, S. So, solutionnya, cara yang kita buat ialah kita kena refer table. So, apa yang kita kena buat ialah kita kena tulis inverse Laplace punya simbol. So, kalau Laplace, simbol dia L biasa kan. So, kalau untuk inverse Laplace, dia ada tambahan iaitu negatif 1. So, negatif 1 ni bermaksud inverse lah. Okay. So, kita inverse XS. XS adalah soalan kita. Okay. Next, apa yang kita kena buat ialah kita buat satu-satu dulu. First, kita buat 2S tolak 3 dahulu. So, apa yang kita kena buat ialah kita keluarkan 2 pergi depan. Okay, keluarkan 2 pergi depan, maka dia akan jadi 2 dalam kurungan 1 per S tolak 3. Kemudian kita buat 7 per S. Keluarkan 7 ke depan, maka dia akan jadi 7 kurungan 1 per S. Buat yang ketiga pula, 5 per S tolak 2. Keluarkan 5 kat luar. So, dia akan jadi 5 kat luar, 1 per S. S tolak 2. Alright. So, ada perbezaan kat sini saja-saja nak tunjuk. Satu ialah 1 per S tolak 3, 1 per S tolak 2. Okay. Kenapa? Sebab lepas ni kita akan tengok table. So, kenapa kita keluarkan. Dan kurungan tu. Yang dalam kurungan tu kita akan tengok table. So, semua ni yang dalam kurungan kita akan tengok table. So, contoh. Yang dua ni kita takkan peduli. Kita hanya tengok yang tengok table ni ialah dalam kurungan sahaja. Dalam table kita tengok 1 per S tolak 3. Yang sesuai ialah kalau kita tengok table 1 per S tolak 3 ialah tengok kat sini 1 per S tolak 3. Okey, yang ini yang sesuai. Saya padam. Alright. Okey. 1 per S tolak 3 ada tak kat sini yang sesuai? 1 per S tak cukup kan? Yang ni tak sesuai, yang ni tak sesuai. Yang ni ada S kuasa 2 tak sesuai. Yang ni ada kuasa S kuasa N tambah 1. So, bukan S tolak A ataupun S tambah A. Yang ni tak sesuai, yang ni pun tak sesuai, yang ni tak sesuai. Yang sesuai ialah ini. 1 per S tolak A atau tambah A, kita boleh guna kat sini. Kalau sini tambah, maka kat sini ialah tolak. Kita boleh juga buat 1 per S kalau tolak, kalau maksud saya kat sini, padam sekejap. Okay.
Kalau kita nak yang ini tambah, maka kat sini akan jadi tolak. So kalau kat sini EAT, maka kat sini ialah 1/S tolak A. Atau lah, okay, satu yang tolak, satu yang tambah. Okay. Kalau tambah A, maka kat sini ialah tolak A. Okay, ni ialah tolak A. Kalau sini ialah tolak A, maka kat sini ialah positif A. So, tak kisah. Dalam table memang dia tak tunjuk 1/S tolak A, tapi kita boleh beranggapan begitulah sebab tambah A dan tolak A ni just minus dengan plus kan. So, kita kena ubah dekat EAT ni nantilah. So, dalam kes kita, kita ada tolak kan. So, tolak 3. Kalau saya ambil kat sini, table, saya ambil yang minus A, kat sini jadi positif. Okay. Kemudian, kita ada juga 1/S. Tengok table kat sini, 1/S kat atas yang sesuai ialah 1/S sama dengan 1 daripada table atas lah. So, yang ketiga ialah tengok table, 1 tolak tambah. Okay, dalam kes ni, saya ambil yang saya ambil yang 1 tolak S tolak 2 ni bermaksud 1S tambah 2 kan. So yang sesuai ialah E. Kalau sini positif, maka kat sini ialah negatif AT. So bermaksud E negatif 2T. Ada 2 saya guna kat sini. S tolak A boleh, S tambah A pun boleh. Yang ni S tambah A lah. Okay, yang ni 1/S tambah A. Saja nak tunjuk perbezaan. Okay, alright. So kat sini lepas tengok table tadi 2 maintain. Yang tengok table saja jadi E tolak 3 E3T, tolak 3 jadi plus 3T. 1/S 7 letak depan, 1/S ialah 1. 5 letak depan, tengok table ialah E negatif 2 tu. E negatif 2T. So kenapa negatif kat sini? Sebab kat sini kita buat tolak tambah kan. Yang saya dah explain tadi kat atas ni. Kalau tambah kat sini dia tolak. Kalau dia sini tambah, maka kat sini tolak lah. Okay, alright. So, dapatlah jawapan. Maka jawapan kita tadi, soalan adalah XS, jawapan dalam bentuk T, jawapan akhir pun T. Okay, next soalan ialah soalan example 2. Soalan ni special sikit di mana kita terpaksa main dengan nombor untuk bagi dia sama dengan table. Kita terpaksa main dengan nombor dekat soalan ni supaya dia dapat convert based on table. Contoh soalan kat sini ialah XS 6/S kuasa 4 tolak 12 S tambah 2 tambah 1/3 S tolak 5. So, inverse Laplace soalan kita tadi. Okay, ini yang saya katakan tadi ni. Kita nak keluarkan first memang boleh kita keluarkan kat depan. So yang akan tinggal ialah dia akan jadi 6 1/S kuasa 4. Okay. So keluarkan dia akan jadi macam ni. So 1/S kuasa 4 ni, kalau kita tengok table, tak ada S 1/S tambah 4. 1/S kuasa 4 kalau kita tengok table. Okay, 1/S. Kita hanya ada 1/S. 1/S. Tak ada kuasa. Yang ni pun tak ada kuasa. Yang ni ada kuasa tapi ni S kuasa 2. Kita ada S kuasa 4. So nampak macam boleh rupanya mah tak boleh. So yang sesuai hanyalah yang ini. N. Tapi dia ada special N. Kat bawah ni ada S N tambah 1. So kalau kita ada S kuasa 4, bermaksud kita boleh guna yang ni tak? Kalau kita nak convert S kuasa 4. Tak boleh sebab kita punya kuasa, kita boleh guna tapi kita kena modify sikit S kuasa 4 kita yang bawah tadi. Sebab kalau 4 dekat sini, 4 tambah 1 jadi 5. So apa yang kita kena buat ialah kita kena ubah dia jadi S kuasa 3 tambah 1. Barulah dia akan jadi 3 tambah 1, 4. Maka bolehlah kita guna yang ini.
So bila jadi 3 tambah 1 kat sini, n tu, n kat bawah kalau n 3, maka kat atas pun 3. Maka kita boleh buat jadi 3. Factorial. Tanda seru tu maksudnya factorial. So kalau kita ubah S kuasa 4 kita menjadi 3 tambah 1. Sama juga S kuasa 4 sama dengan S3 tambah 1 kan. Kita ubah maka atas ni bolehlah kita guna 3 factorial. Factorial 3. Okay, apa maksud factorial ni? Okay, factorial ni berbalik pada tadi. Okay, ini maksud factorial. Factorial 1 bermaksud 1. Okay. Factorial 2. Factorial 2. Nombor tertinggi 2 kan. Selepas 2 ialah 1. Darab semua dia jadi 2. Factorial 3. Mula-mula dengan 3 dulu. Nombor selepas 3 ialah 2. Nombor selepas 2 ialah 1. Darab semua dapat 6. Factorial 4. Nombor paling tinggi 4. Selepas tu 3. Selepas 3 2. Selepas itu 1. Darab semua dapat 24. So dalam kes kita ialah yang ini kan, factorial 3. Kenapa kita guna factorial 3? Sebab tadi kita ada S kuasa 4. Kita terpaksa modify S kuasa 4 menjadi S3 tambah 1. In order nak dapat S3 tambah 1 atas ni ialah factorial. Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak convert dia menjadi T kuasa 3. Okay, ini sebab table. Okay, sebab table. Kita check balik tadi. Table kita. Ya, betul. Nampak tak kat situ? Okay, saya padam yang bawah ni kalau confuse. Alright. Nampak tak kat sini? Bila kita dah convert S kuasa 4 kita ni, kita jadi 3. Maka kalau S kuasa 3 kat sini, tambah 1 atas ialah factorial 3. Kita boleh ubah semua ini menjadi T kuasa 3. Nampak kat situ. Okey. Nak buat T kuasa 4 tak boleh. Sebab dia akan jadi factorial 4. S 4 tambah 1. 4 tambah 1 S kuasa 5. Kita punya soalan tadi S kuasa 4. Sebab tu kita kena ubah dia jadi 3 tambah 1. Okey. Okay, harap clear lah kat situ. Dia macam sedikit kompleks. Actually taklah susah mana pun. Alright. So dah clear kenapa 3 tambah 1 ni. Dan kenapa dia jadi factorial 3 ke atas lah. Since kita terpaksa ubah S kuasa 4 ni menjadi 3 tambah 1. Dan muncul pula entiti baru iaitu 3 factorial 3 ni. Apa yang kita kena buat ialah kita terpaksa ganti sebab muncul satu entiti baru kat sini iaitu 3 factorial. Kita terpaksa ganti entiti baru ni di bawah 6 ni pula. Sebab kalau kita tak buat macam ni, maka dia akan jadi, dia tak jadi 6 per S tambah 4. Kat mana saya nak tunjuk Okay, kat sini. Okay, tadi 6 S kuasa 4. Kalau kita keluarkan, dia akan jadi 1 per S tambah S kuasa 4. Tetapi tadi kita dah convert 6 S kuasa 4 ini menjadi 6 per 1 per S. Macam ni kan? Okey. Tadi ni bila kita convert S 3 tambah 1 ni, sebab nak bagi sama S kuasa 4. Satu lagi rule ialah kita tak boleh tinggal 1 ni, kita terpaksa tambah 1 ni menjadi 3 factorial. Bila kita darab basuh 6 darab 3 factorial, mana boleh dapat 6 balik? Betul tak? So apa yang kita kena buat ialah kita tambah 3 factorial kat bawah. Barulah dia akan jadi cancel each other. Cancel each other, akan dapat balik 6 S kuasa 4. Kalau kita tak tambah 3 factorial kat bawah ni, dia akan jadi 6 darab 3, 18 factorial. Dia akan jadi 18 factorial S kuasa 4. Ni bukan soalan kita. So kita terpaksa tambah. So kita terpaksa tambah yang ini supaya nanti, sebab yang ni muncul entiti baru disebabkan 3 tambah 1. So kita tambah yang ni, barulah bila darab masuk 6 per 3 factorial ni, baru dia akan jadi yang ni balik. So dia ada modification sikit lah. Okay.
Alright, so settle yang tu. Okay, settle yang tu, kita buat pula yang second. Yang second ni senang saja. Keluarkan 12 pergi depan, maka dia akan jadi 12. 1 per S tolak 2 ni E80 lah kan. E80. E negatif. E negatif sebab S tambah 2 kan. Tambah kat bawah, maka E dia akan jadi negatif. E negatif 2T. Alright. So tengok table. Okey, sama juga yang ni ada modification sikit kena buat. First kita keluarkan 1/3 pergi depan. Bila keluarkan 1/3 pergi depan, maka bila darab masuk balik, 5 ini mestilah menjadi 5/3. Barulah dia akan jadi macam soalan balik. Kalau tidak nanti dia tak jadi macam soalan. Okey. Dia tak jadi 5. So nampak 1/3, kalau kita ubah 5 ni jadi per 3, 1/3 darab 1 dia akan jadi 1/3 S tolak 5. Itu sebab kenapa 5/3. Darab masuk baru dia akan boleh jadi macam soalan balik. Kalau kita tak buat 5 ni jadi 5/3, maka dia tak jadi soalan. 1/3 S tolak 5 tadi tu. Okay, so modification. Kita pasal buat modification. So selesai modification tu barulah kita tengok table, maka kita akan dapat ini boleh jadi T kuasa 3. 6 ni yang ni dah tak pakai, so 3 faktorial 3 tadi saya dah tunjuk 3 darab 2 darab 1 bersamaan dengan 6. So 6/6 lah. So tengok table untuk dalam kurungan ini, maka dia akan jadi E negatif 2T. Tengok table, maka dalam kurungan ni dia akan jadi E5/3T. Itu sahaja untuk soalan 2. Senang saja. Cuma dia ada confuse sikit lah pasal modification tu. Modification tu memang kita terpaksa buat untuk nak bagi sama dengan properties dalam table. Kalau kita tak buat modification, sampai bila pun kita tak dapat settle kan. Sebab dalam table tak jumpa macam soalan. Okay. Alright, so 6/6 ni bolehlah nak buat jadi 1. Tak ada masalah ataupun nak tinggal kat situ. Okay, soalan yang keempat, soalan nombor 4. Sama juga ada sedikit modification kena buat. So dalam kes ni 4 per S kuasa 2 tambah 36 tambah 2S. S kuasa 2 tambah 16. Okay, so dalam kes ni nak keluarkan 4S kat depan saja. Kenapa kita terpaksa tambah 6 ni? Sebab first, mana ada kalau kita keluarkan 4 ni, dia akan jadi 1 per S kuasa 2 tambah 36. 1 per S kuasa 2 tambah 36 tak ada. Okay, kalau kita tengok table, 1 per S kuasa 2 tambah 36. Tengok table. Alright. Ada tak 1 per S kuasa 2 tambah 36? Tak ada. Yang ada S kuasa 2. Okay, line ni ada S kuasa 2. Soalan kita tadi 1 per S kuasa 2 tambah 36 kan. Sebab 4 ni dikeluarkan kan. So kita nak tengok yang dalam kotak ni. So 1. Ada tak yang ada 1 kat atas? Tak ada. Semua ada. Yang ni ada omega. Yang ni ada S. Ini ada omega. Yang ni ada S. So nak mudah apa yang kita buat ialah S kuasa 2 masing-masing ada S kuasa 2, S kuasa 2, S kuasa 2. So yang mana satu nak pakai? So yang nampak mudah ialah yang omega ni. Okay, yang omega ini. Alright. Kenapa? Sebab dia nak omega. Kalau saya padam balik, ini yang paling sesuai. Kenapa? Sebab nampak tak 36 ni? 36 ni adalah 6 kuasa 2. So kalau S kuasa 2, kalau kita buat, kita pecahkan lagi 4. 1 per S kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. So,
6 kuasa 2, 6 darab 6, 36 kan. So dapatlah. Tapi problem dia ialah kat sini dah cantik. Ada kuasa 2, ada kuasa 2. So dapatlah S kuasa 2, W kuasa 2. Tapi atas pula tak sama. Atas ialah 1. So kalau 1 ni jadi 6 kan cantik. Barulah kita boleh guna yang ini. Sebab atas the omega, bawah omega. Maka sama. So kalau atas 6, dia akan jadi S kuasa 2, 6 kuasa 2. Cantik. Macam ini. Baru kita boleh guna sin WT. Boleh kita tambah je 6 ke atas ni dengan syarat kita cancelkan balik kemudian. Macam tadi juga macam factorial tadi. Bila kita buat tambahan entiti baru, kita cancelkan entiti baru tu dengan keluarkan dia kat depan lah. Contoh dalam kes ni. Mana? Alright. Nampak? Saya tambah 6 kat sini sebab nak bagi sama dengan table. Cancelkan balik 6 ni. So, bila 6, boleh potong-potong kan? Tapi kita tak naklah potong. Sebab kenapa tak nak potong? Sebab kita nak bagi dia jadi sama macam table. So, kenapa tambah 6 ni? Supaya bila kita darab masuk, dia dapat balik 4 dalam kurungan 1 per S kuasa 2 tambah 36. Okay. So, maka dapat tengok table kat sini. Dapatlah jadi sin 6T. Yang ini pun sama. Tapi yang ni dia tak ada modification. Sebab dia memang ada. Yang ni 2S kan. 2S ni kalau kita keluarkan 2 pergi depan. Maka dia akan jadi 2. 2 darab S. S kuasa 2 cantik. Yang ni sama. Yang ni sama. Memang ada kat atas tadi. 16 tak apa. Memang boleh 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 ialah 16. Okay. So dia tak ada sebarang tambahan entiti baru. So kita boleh convert direct. Maka dia akan jadi cos 4T. Memang ada. Kalau tengok table ke tadi tu dia ada. Nampak cos 80. Cos 80 S kat depan, kat atas, bawah ni S. Tadi sebab kita nak ambil A. Yang ni kita nak ambil S dengan S kuasa 2. So tak perlu tambah modification, tak perlu tambah entiti baru, boleh convert direct. Maka inilah jawapan dia lah. Okay, alright. So contoh yang kelima, which is contoh yang terakhir untuk inverse ni. So 3S tolak 4 per S kuasa 2 tambah 2. Maka yang ini kita boleh pecahkan. Pecahkan entiti yang ini dulu. Kan? Kemudian yang ini pula. Okay. So 3S per S kuasa 2 tambah 2 tolak 4 per S kuasa 2 tambah 2. Okay. Sebab dia penyebut yang sama. Okay. Penyebut yang sama kita boleh pecahkan yang ni satu jadi entiti lain, yang ni entiti lain lah. So jadi ini 3S tolak S kuasa 2 tambah 2, yang ni 4 per S kuasa 2 tambah 2. Maksudnya kita pecahkan yang ini jadi macam ni. Semua ni jadi pecah. Sebab dia penyebut yang sama, bila kita gabung balik, kan, kita gabung ni balik, dia akan jadi S kuasa 2 tambah 2 kan. Okay. So yang ni pergi depan. Okay. So sama juga yang biru-biru ni bermaksudnya penambahan entiti barulah. Okay. So yang ni kenapa nak bagi sama? Sebab nak bagi biru ni nak bagi sama macam dalam table. So punca kuasa 2 kuasa 2 balik. Maka akan dapat balik 2. Itu modification. Entiti baru dalam. Jadi entiti baru guna tambah nombor. Yang ni entiti baru dengan penambahan operasi. Iaitu macam kuasa 2 dengan 2. Sebab saya nak kuasa 2. Saya perlu kuasa 2 ni. Baru boleh convert. Tapi sekarang masalahnya 2 nak apa benda yang kita nak kuasa 2 kan, dia susah. So apa yang kita buat ialah punca kuasa 2. Punca kuasa 2 bila kuasa 2 hilang, so dapat balik 2. Punca kuasa 2 dengan 2 dapat balik 2. So modification yang buat ialah menggunakan operator je lah. Operator apa ni, max punya ni lah kan. Punca kuasa 2 dapat balik 2. So dapatlah guna cos macam tadi. Yang ini pun sama. 4 punca kuasa 2 adalah 4. Punca
Sekejap. Bukan, sorry. 4 ni tadi keluarkan. Okey, 4 keluarkan, maka ia jadi 4. So, macam tadi nak bagi sama 2 kat bawah. Sebabkan 2 tu susah nak kuasa 2 kan. Maka kita boleh buat ialah kita tambah punca kuasa. Kemudian kuasakan balik. Dapat balik 2. So, bila bawah ni dah dapat punca kuasa 2, maka atas pun ialah punca kuasa 2. Sebab bila dia sama penambahan entiti baru, ini adalah entiti baru. Nak cancel penambahan entiti baru, tambah balik kat luar. So, boleh cancel, nanti dapat balik 4 per S kuasa 2 tambah 2. Okay. Sama macam kes soalan nombor 3 tadilah. So, bila tengok table, maka yang ini boleh jadi cos 2t, punca kuasa 2t. Yang ini bila tengok table, dia boleh jadi sin punca kuasa 2t. So, yang depan ni maintain je lah. Okay, yang 3 ni maintain saja. Alright. So, settle lah soalan example yang nombor 5. Okay, alright.